الحمد لله الذي جعل العلم نورا للعباد ورفعة لأهله في حياة الدنيا ويوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الشركاء والأنداد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والهدى والسداد والناهي عن الشر والضلال والفساد. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الخيار الأمجاد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله جل وعلا خير زاد. Sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita semua memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah di atas nikmat usia yang dikurniakan kepada kita. Bersama-samalah kita memanfaatkan usia dengan penuh ketakwaan dan berusaha menjadi insan yang berilmu. Moga dengan ilmu hidup kita dan keluarga kita berjaya dunia dan akhirat. Sebelum melanjutkan bicara, marilah kita tinggalkan perkara lara yang bertentangan dengan sunnah serta adab yang boleh mengurangkan pahala, yaitu tindakan yang memesongkan perhatian dari mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja, bermain telefon bimbit, dan menggerakkan tabung kutipan semasa khatib sedang membaca khutbah. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk "Anak-anak, sediakah mereka ke sekolah?" Sidang jamaah yang dikasihi sekalian, Allah Azza wa Jalla mengangkat darjat orang-orang yang berilmu, darjat orang yang berilmu dengan beberapa darjat sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat yang ke-11 di dalam surah Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darajat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyatakan, firman Allah Ta'ala ini menunjukkan wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah di dunia. Wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah, yakni kemuliaan di dunia. Maka dengan itu diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman, dan orang yang alim daripada orang yang tidak alim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Allah telah memuji ulama di dalam ayat ini, yaitu Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Allah mengangkat orang yang beriman yang diberi ilmu di atas orang beriman yang tidak diberikan ilmu dengan beberapa darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan kepada kita tentang kelebihan menuntut ilmu
yaitu seperti menempah tempat di syurga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semua ibu bapa sudah pasti menginginkan kejayaan buat anak-anak mereka. Tetapi ibu bapa pada hari ini tidak mampu mendidik anak-anak sendiri tanpa bantuan sistem persekolahan. Sekolah seolah-olah telah menjadi tempat utama dalam mendidik anak-anak, dalam pendidikan anak-anak dan dalam menuntut ilmu. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita perlu prihatin tentang perkembangan persekolahan anak-anak. Tambahan pula, waktu ini adalah fasa persediaan anak-anak untuk kembali ke sekolah. Selain daripada menyediakan barang keperluan persekolahan, terdapat beberapa aspek lain yang perlu diambil perhatian oleh kita bersama bagi memastikan anak-anak bersedia ketika sesi persekolahan yang bakal tiba nanti. Bersedia dari sudut rohani, emosi, fizikal dan intelektual. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh setiap ibu bapa sebagai persediaan anak-anak ke sekolah. Pertama dan yang paling utama, memberi penekanan daripada sudut rohani, memastikan bermula dengan niat yang betul untuk ke sekolah. Ia merupakan persediaan yang perlu kita tekan kepada anak-anak. Niat menuntut ilmu hendaklah semata-mata untuk keredaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan hendaklah diperbaharui niat menuntut ilmu ini pada setiap kali anak-anak melangkah kaki hendak ke sekolah. Tajdidun niyah, memperbaharui niat menuntut ilmu untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mahu anak-anak ke sekolah sekadar memenuhi rutin harian semata-mata. Orang pergi ke sekolah, kita pun pergi ke sekolah. Kita perlu senantiasa ingatkan mereka bahawa ke sekolah untuk menuntut ilmu adalah satu ibadah yang besar di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan bagi setiap orang akan mendapat balasan berdasarkan apa yang diniatkan. Kedua, daripada sudut emosi, anak-anak sebenarnya memerlukan dorongan emosi yang positif untuk mereka lebih berjaya dan cemerlang. Untuk itu, ibu bapa perlu memberi semangat dan rangsangan yang positif kepada anak-anak, sama ada melalui kata-kata yang bermotivasi, sentuhan kasih sayang, serta tindakan yang menggembirakan hati mereka. Anak-anak akan bersemangat untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak yang mungkin sehingga ke peringkat yang tertinggi. Mereka juga perlulah berazam dan berusaha dengan gigih dan rajin agar dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Justru akan menjadikan mereka insan yang dapat memberikan manfaat kepada diri mereka, kepada keluarga, masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Ketiga, memastikan persediaan fizikal anak-anak senantiasa berada di dalam keadaan yang sihat dan baik. Sesungguhnya tubuh badan yang sihat dan kuat adalah lebih baik berbanding tubuh badan yang lemah dan sakit. Pepatah Arab menyatakan, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sejahtera adalah daripada badan yang sihat. Usahalah biarkan anak-anak bermain. Biarkan
usahlah biarkan anak-anak bermain dengan gadget atau smartphone sahaja. Gadget yang tidak memberi manfaat kepada kesihatan pada kes-kes tertentu boleh mendatangkan mudarat dan bahaya kepada anggota badan serta mental anak-anak. Sebaliknya, pilihlah aktiviti yang mendatangkan kesan yang baik pada fizikal dan mental, seperti sukan berkuda, memanah, berenang dan seumpamanya. Kata hikmah Arab ada menyebut, "Allimu auladakumus sibahata war-rimayata wa rukubal khail." Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah dan menunggang kuda. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, persediaan yang keempat dan terakhir adalah daripada sudut mental dan intelektual. Sebelum memulakan persekolahan, jiwa anak-anak perlu dipupuk dengan semangat cintakan ilmu dan minat membaca tanpa mengira masa. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Ibu bapa perlu memantau bahan bacaan yang bersesuaian dengan anak-anak. Jika ada kengkangan keuangan untuk membeli buku, bolehlah dipinjam daripada mana-mana perpustakaan yang beroperasi seperti perpustakaan daerah dan desa. Sidang muslimin yang dikasihi sekalian, ditegaskan bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk mendapatkan ilmu akademik semata-mata. Malah apa yang lebih utama adalah untuk membina syakhsiah jati diri sebagai seorang mukmin yang bertakwa. Dengan ini, mereka tidak mudah terjebak ke dalam perkara mungkar dan gejala sosial yang banyak merosakkan generasi muda hari ini. Sebagai kesimpulan, persediaan anak-anak untuk kembali ke sekolah perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh ibu bapa. Persiapan yang dilakukan hendaklah tidak hanya terhad kepada persiapan barang-barang persekolahan sahaja seperti pakaian baru, alat tulis dan buku, tetapi persiapan di sudut mental, emosi, fizikal dan rohani amat perlu diberi penekanan seperti yang telah kita huraikan sebentar tadi. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Nafa'ani Allah wa iyyakum bitilawati ayatihil hakim, wa hasharani wa iyyakum fi zumrati nabiyihil karim, wa adkhalani wa iyyakum fin na'imil muqim, wa a'adani wa iyyakum min 'adzabil jahim, fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. الحمد لله على آلائه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه،
فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inu Billah wa kadzalika ala sahibil fakhamah Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-riya wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri buldanil muslimin 'amatan kafah ya rabbal alamin Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin ya Allah dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf melalui agensi milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang iaitu Zakat Pulau Pinang ZPP dan Wakaf Pulau Pinang WPP. Semoga sumbangan 10% dari hasil kutipan tabung Jumaat mingguan dari setiap masjid kepada tabung wakaf yang telah ditubuhkan menjadi saham yang berkekalan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kuatkanlah iman kami agar dapat menghindari perbuatan khianat, salah guna kuasa dan harta, memberi atau menerima rasuah dan segala perbuatan durjana yang merosakkan kepentingan agama, masyarakat dan negara. Jauhkanlah kami dari tergolong dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.